Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini ada 3 cerita daripada 3 orang berbeza untuk hiburan, kalau tak silap Abang, disampaikan, dikeluarkan pada hari Isnin nanti. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang mendengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tidak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan 3 cerita pengalaman yang boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran dan hiburan. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Syafiq, berlaku pada tahun 2006 dekat Pulau Pinang. Pada waktu tu dia ni bekerja sebagai salah seorang yang memandu excavator. Kalau abang tersilap cakap nanti betulkan. Jadi dia yang memandu yang jengkaut-jengkaut itulah dekat kawasan tapak pembinaan. Dekat situ dia kata memang ramai sebenarnya yang bekerja. Entah nak jadi cerita lah. Waktu dia bekerja tu dekat tapak pembinaan dekat Pulau Pinang tu, 2006 ni, tengah menggali-gali, tiba-tiba jumpa 3 biji batu. Batu tu pula memang cantik-cantik. Macam dah digilap-gilap, macam dah dibentuk-bentuk. Cumanya, batu tu belum digilap sepenuhnya lah kan. Kalau dibuat cincin, memang cantik betul. Jadi dia ambil lah 3 biji batu tu. Dia bagi kepada kawan dia. 2 dia bagi, 1 dia ambil. Yang paling cantik tu kata Syafiq dia ambil. Tujuannya dia ambil adalah untuk buat batu cincin. Jadi bila dah habis-habis tu, dah habis kerja tu, dia pergilah balik rumah, dia makanlah. Waktu tu dia bujang lagi, makan, dia tengok batu tu komen cantik lah. Dia kata, oi, tak sempat nak buat apa-apa. Malam tu juga dia pergi terus ke kedai untuk hantar batu cincin tu untuk dibuat cincin. Mujurlah kedai buat cincin masih lagi buka. Jadi bila sampai dekat kedai tu, pilih dia punya sarung, dia punya cincin macam mana nak letak, yang menyengit, yang menegak macam tu. Lepas berbincang dengan orang yang buat cincin, dia pun okeylah letakkan batu cincin dekat situ. Dia pun balik rumah, tak ada apa-apa berlaku. Bila besoknya, bila dah habis kerja, dia pun pergilah cari batu cincin tu semula lah, pergi kat kedai tu. Lepas tu orang kedai tu cakap, mana awak dapat batu ni? Lain macam saya buat cincinnya malam tadi. 1 malam dah siap. Selalunya dia kata, kalau nak buat batu cincin ni, agak ambil masa juga sebab nak potong, nak gilap. Tapi ini prosesnya semua lancar-lancar je. Dia kata, tak ada banyak masalah. Wah, bila dengar macam tu, kata Syafiq, mungkin batu ni ada sesuatu. Jadi dia pun pakailah. Sejak daripada tu dia pakai. Ini hari pertama dia pakai. Bila dia pakai batu cincin tu, dia kata semangatnya lain macam. Cuma rasa macam batu cincin tu berat. Bukan di sini bermaksud berat dari segi berat dia, tapi seperti ada sesuatu yang menumpang dekat cincin tu yang menyebabkan dia rasa macam berat. Kalau maksud berat tu, kalau dalam bahasa abang tu, ada yang menumpang lah. Dia rasa berat. Jadi tak apalah, dia kata dia terus pakai cincin tu. Balik rumah, itulah malam pertama yang dia bersama-sama dengan cincin tu. Jadi balik rumah tu sempat juga dia pergi singgah kedai nak beli buah. Bila makan buah, bila biasalah dia kata, bila potong buah tu dekat tepi katil, sambil potong buah, sambil makan, sambil tengok cincin. Rasa macam mempersona lah cincin tu. Lain macam dia kata. Jadi selepas habis makan buah tu, dah basuh-basuh tangan, pisau buah tu masih lagi diletakkan dekat tepi katil. Bujang kan. Jadi dia pun habis-habis tu, dah habis-habis makan, dia tidur lah. Tak ada buat apa. Tengah-tengah dia tidur tu, untuk kali pertama dia tertidur, tiba-tiba dia rasa sejuk je badan dia. Dia ingat apa benda pula. Bila dia buka mata, rupanya selimutnya dah ada dekat ujung kaki. Tak pernah-pernah terjadi, dia kata. Selalunya dia ni memang senang sejuk, dia kata. Jadi selimut tu memang tak mudah-mudah untuk melekang ataupun tercabut daripada badan dia. Pelik pula, dia kata. Macam mana selimut dia boleh tercabut? Tarik lagi selimut. Lepas tarik tu selang 2-3, agaknya dalam lebih kurang 1 jam, sejuk lagi badan. Dia buka mata balik, tengok selimut ada dekat bawah. Pelik pula, macam mana selimut ada boleh dekat kaki. Ditarik aja selimut tu, menyeliputi badan. Bila dia tarik tu, tiba-tiba selimut tu macam ada orang tarik.
dia kata. Dah 2-3 kali dah. Macam mana selimut ni macam ada orang tarik daripada bawah katil. Nak tak nak, dia kata dia nak kena pastikan. Mana tahu kan ada lipas ke, cicak ke, ataupun yang tukang-tukang tarik selimut, tak pun selimut tu tersangkut kat mana-mana bucu. Jadi dia pun jenguk lah dekat ujung katil. Husnuzon, bila jenguk kat ujung katil, memang dia tak nampak apa-apa. Tak ada nampak macam tanda-tanda selimut tu terikat atau tersangkut dekat mana-mana. Tak ada pula. Pelik. Dia kata tak apalah, dia tarik lagi selimut. Kali ni dia tak nak tidur dulu, dia relax dulu, dia nak tengok selimut tu ke mana. Pada waktu tu dia tunggu je macam mana keadaan selimut ni. Adakah selimut ni akan bergerak semula keluar tertarik ke bawah. Tengah-tengah dia menunggu tu, tiba-tiba perlahan-lahan selimut tu tertarik ke bawah. Maksudnya mendedahkan tubuh dia. Ada orang macam tarik selimut tu daripada hujung kaki dia. Dia pun diam, tunggu sampai dekat kawasan kaki selimut tu. Dia pun bangun lah. Nak bangun, nak tarik selimut tu, baru bergerakkan badan. Rupanya dekat ujung kaki dia adalah seorang makhluk. Satu makhluk berbulu satu badan. Dengan mata merahnya, dengan berbulu satu badan. Dialah yang duk tarik selimut tu. Dalam otak Syafiq memang tak lain tak bukan, ini mesti penunggu batu cincin. Patutlah dia rasa batu cincin tu keras, macam ada benda yang mengikut. Memang dia dah boleh agak ada sesuatu yang lain. Pada waktu tu dia cuba melawan, bacalah macam-macam. Benda tu lepas dah tarik selimut, dah tengok aja Syafiq tengah membaring. Dia macam gelak-gelakkan lah. Aku ada dekat sini, engkau tak boleh buat apa-apa, kau dah tak boleh bergerak. Seolah-olah macam ditindih oleh makhluk tu. Padahal makhluk tu ada dekat ujung kaki. Duduk aja pandang Syafiq. Syafiq dah relax. Waktu tu dia memang gelabah, sebab dia kata semakin lama nafas dia semakin sempit, sambil semakin dia tak boleh nak bernafas. Dan waktu tu Syafiq teringat pisau yang ada dekat tepi katil dia. Pisau buah yang dia buat potong buah. Dia berusaha untuk bergerak dan dia cuba baca surah-surah yang dia ingat, dan dia punya cadangan, dia planning dia nak ambil pisau tu, dia nak tusuk benda yang ada dekat ujung kaki dia tu. Memang siaplah kau, aku godok engkau lepas tu. Dia terlupa benda tu makhluk alam sebelah tau. Jadi lepas baca surah yang keberapa ni, dia dapatlah kekuatan. Makhluk tu tergelak-gelakkan dia, macam memain-mainkan dia, tapi dia melawanlah. Dia kata dia tidaklah takut, tapi dia cuba untuk melawan, dan akhirnya tangan dia dapat digerakkan. Dia capai pisau yang ada dekat tepi katil. Dia gunakan kekuatan yang ada, tolak badan dia. Dia memang nak tusuk makhluk yang ujung kaki dia. Tiba-tiba makhluk tu mengondoh, merangkak keluar daripada pintu. Terdiam dia pada waktu tu. Baru dia teringat yang dia bertentangan sekarang dengan makhluk yang tak berjasad. Jadi dengan kata lain, itu bukan benda-benda yang boleh ditikam-tikam macam tu aja. Esok pagi, malam tu cincin tu dia letak dekat luar bilik, lantak langkau. Dia kata besok paginya dia ambil, bukan dia ambil, dia cincin tu disimpan satu tempat, dia tak akan pakai lagi. Dan diceritakan benda ni kepada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia semua bagi tahu cincin tu memang ada sesuatu yang menghuni, dan tak tahu berasal daripada mana. Dan dia tanya dengan kawan-kawan dia yang lain yang dapat batu cincin yang 3 tu kan, dan kawan-kawan yang dapat batu cincin tu semua memberi saksi yang sama. Rupanya batu yang mereka jumpa dekat tapak pembinaan tu memang bukan batu sebarangan, ada yang menghuni. Cerita yang kedua ni pula disampaikan oleh Zack, berlaku pada tahun 2009, tapi bukan cerita pengalaman dia, pengalaman keluarga, dan lebih spesifik lagi pengalaman abang dia sendiri. Ceritanya pada tahun 2009, abang dia dapat bekerja dekat Kuala Lumpur. Jadi dia tak bawa anak dia lah, sebab dia kata tunggu dia betul-betul stabil baru bawa anak bini kan. Jadi dia pergilah kerja ke Kuala Lumpur seorang-seorang. Adalah hujung minggu, hujung bulan, barulah abang dia balik jumpa anak bini. Tapi yang Zack perasan, setiap kali abang dia balik, mula-mula abang dia okey, tapi lama kelamaan abang dia berubah sifat. Daripada seorang yang sangat penyayang dan sangat menyayangi isteri, berubah sifat menjadi seorang yang garang dan suka marah-marah. Pantang bini salah sikit, dipepahnya bini tu sampai bini tu nangis-nangis je. Kesian dengan bini dia, tapi nak buat macam mana kan. Banyaklah si ayah kepada Zack ni nasihatkan si abang ni, jangan dipukul-pukul bininya.
kena sayangi bini, itu anugerah Allah. Tak dulik dia pukul setiap kali balik je, bukan dibalik dengan penuh kasih sayang, tapi dibalik dengan membantai-bantai bini. Jadi benda tu makin lama menjadi makin besar. Akhirnya Zack dengan ayah dan keluarga ni pun bawa abang dia ni, bawa berbincang, kenapa boleh jadi macam ni? Kau ada perempuan lain ke? Kau main judi ke apa ke? Cuba siasat apa yang berlaku sewaktu abang dia bekerja kat Kuala Lumpur. Diorang ni semua dekat, kalau tak silap abang, dekat Terengganu lah, lebih kurang macam tu. Jadi bila dah tanya dengan abang dia ni, mula-mula abang dia tak nak bagi tahu, tapi selepas bapak dia desak, dan bapak dia pun pandai jugalah baca-baca ruqyah kan, sembuh-sembuh dekat anak dia supaya anak dia beritahu benda yang sebenar. Dan bila dah banyak kali bagi bacakan ayat ruqyah, abang dia menangis-nangis bagi tahu sebenarnya abang dia dalam keadaan yang sangat tertekan. Jadi bapak dia tanyalah, tertekan sebab kerja atau tertekan kenapa? Dia kata sejak dia kerja dekat Kuala Lumpur tu, hati dia gundah gulana dan dia rasa macam ada orang nak bunuh dia, ada orang yang ikut dia nak bunuh dia. Dia membuatkan dia rasa takut. Sebenarnya kata Zack, abang dia ni memang tak ada masalah mental ke apa. Abang dia seorang yang sangat penyayang, yang sangat baik. Nanti abang cerita di hujung dia betapa baiknya abang dia ni. Tapi perubahan abang dia ni memang satu benda yang pelik, dia kata. Jadi bapak dia bertanya lagi, kenapa boleh jadi macam tu. Akhirnya jumpa dia punya titik perubahan abang dia, iaitu sejak daripada bekerja dekat KL. Abang dia bekerja seorang pegawai dekat KL, dan sejak bekerja dekat KL ni, abang dia selalu sangat tinggal solat. Tak sempat, dia kata, kerjanya terlalu banyak, tinggal solat. Nanti kodok balik, lepas tu tinggal lagi, lepas tu kodok balik. Jadi bapak dia kata itu adalah titik mula punca. Sama ada orang nak dengki kita, ataupun orang tak suka, ataupun makhluk-makhluk yang tak suka dengan kita akan masuk ke dalam badan kita, ke dalam hati bila kita tinggal ibadah. Dia kata, bapak dia cakap macam tu. Mula-mula abang dia ambil lah nasihat tu, tapi bertahan selama sebulan dua je lah. Lepas tu balik semula ke perangai lah, perangai yang suka membantai bini ni tadi. Bila dia tanya kau tinggal semayang ke? Oh, persetan sama gitu. Dah terus abang dia tak semayang dah. Dah berubah abang dia 360 darjah. Pada satu hari itu berlaku satu peristiwa yang sangat mengejutkan keluarganya. Sebenarnya kakak ipar dia buat salah sikit. Alah, biasalah dalam rumah tangga kan, buat salah sikit. Terus abang dia cerai, talak 3. Masa tu memang jadi satu benda yang sangat mengejutkan. Sampaikan berlaku pergaduhan di antara keluarga bapak dia dengan keluarga besan. Ialah anak dia kena cerai talak 3 tanpa sebab. Bila dia tanya sebab, tak nak dia beritahu. Dia kata itu perempuan tak guna. Tapi sebenarnya semua orang tahu. Bila ditanya-tanya lagi, abang dia kata ada benda yang mengikut dia. Benda tu mengganggu dia, yang menyebabkan dia rasa pening, dia rasa tertekan, dan bila balik rumah bini pula buat masalah, walaupun bukan masalah besar, masalah kecil, itu yang jadi dia terus cerai talak 3, dan abang dia tak pernah rasa menyesal bila cerai talak 3. Jadi bapak dia ni bercadang nak bawa si abang ni tadi pergi berubat ke mana-mana lah kan, sebab keadaan abang ni memang sangat memerlukan berubat dari segi perubatan Islam. Tapi setiap kali nak bawa abang dia pergi berubat, abang dia mesti mengelak. Dan sejak daripada tu, kehidupan abang dia semakin berubah 360 darjah. Dalam keadaan ketakutan, berat badan menurun, selalu menjerit-jerit telefon mak ayah dalam keadaan ketakutan, ada orang nak bunuh, ada orang nak bunuh. Jadi nak pendekkan cerita, satu hari tu tiba-tiba dapat panggilan telefon daripada tempat kerja abang dia yang mengatakan abang dia dah hilang. Dah hilang selama 3 hari, tak datang kerja. Jadi pada waktu tu ni, si ayah termasuk Zack dan ahli keluarga rasa takut, gementar, buat report polis, dapatkan bantuan polis sebab dah 3 hari hilang kan. Dan keluarga pula buat solat hajat, minta bantuan pada Allah Ta'ala biar diluruskan, dicarikan penyelesaian kepada masalah ini. Dan selepas 3 hari tu, naik hari yang keempat tu, dapat panggilan telefon daripada polis. Abang dia kerja dekat KL kan, tapi abang dia dijumpai di hutan di Pahang. Macam mana abang dia boleh berjumpa hutan dekat Pahang? Pelik lah. Jadi bapak ni pun teruslah pergi ke tempat kejadian, tengok abang dia ni, bawa abang dia ni ke balik rumah. Abang dia pada waktu tu memang macam orang gila, ketakutan menggigil. Sewaktu dijumpai, kata polis, abang dia tak pakai baju, tak pakai seluar, cuma ada boxer saja. Ada boxer je yang dia pakai. Dan macam mana polis boleh jumpa? Polis nampak ada kereta dekat tepi hutan. Kereta tu masih lagi menyala,
enjin dia. Lepas tu nampak macam ada tanda-tanda orang keluarlah daripada kereta. Dan polis pun pergilah cari ke dalam hutan. Lama jugalah polis cari dalam hutan. Nampaklah abang dia duduk dekat bawah pokok dengan tak berbaju, tak berseluar, duduk menggigil-gigil, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tak tahu mana punca. Jadi tu yang polis bawa, pergi hantar dekat keluarga, report dekat keluarga, keluarga ambil. Jadi bila sampai dekat keluarga ni, macam biasalah si ayah ni keluarga bawa si abang ni pergi berubat. Bila dah berubat banyak kali, barulah abang dia tenang, abang dia okey, barulah abang boleh cerita sebenarnya apa yang berlaku. Mesti ramai nak tahu kan. Abang pun bila baca cerita ni baru nak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Sewaktu dia bekerja dekat Kuala Lumpur, dia kata pada awalnya baik-baik aja, tapi disebabkan prestasi kerjanya yang bagus, ada lawang cakap-cakap belakang. Maklumlah, dia kata ini orang kampung ni, datang daripada kampung, tiba-tiba nak belagak lah, tunjuk hero lah dekat sini. Ada cakap-cakap macam tu, tapi abang dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesilapan abang dia, sejak daripada bekerja yang sangat sibuk, abang dia jarang-jarang solat. Jadi mungkin ada orang hantar yang menyebabkan abang dia gila. Abang dia kata setiap kali mandi atau dalam bilik atau ke mana dia pergi, memang dia perasan ada seorang lelaki, bukan bayang-bayang hitam, bukan, dia kata, tapi ada seorang lelaki pegang pisau nak bunuh dia. Kalau kita dekat tempat abang kita pun cuak, dia kata. Setiap kali, dia rasa kalau setiap kali dia pergi kerja atau balik kerja, dia rasa sangat takut. Bila dekat tempat kerja, dia rasa selamat. Sebabnya ramai orang. Bila dekat rumah, dia mula rasa takut. Dalam perjalanan balik rumah pun, dia rasa takut sebab orang tu akan kejar dia. Kalau dia nak pergi ke kereta, nak pergi ke makan ke, misalkan nak pergi kedai makan je, dia nampak orang tu duduk dekat tepi tiang pegang pisau, nak bunuh dia. Abang rasa lain macam pun. Jadi dia kata pada satu hari tu, dia balik kerja. Bila dia balik kerja, dia rasa macam ada orang ikut dia. Jadi dia tengah memandu masa tu dekat traffic light. Dia tengok belakang. Masa tu petang, dia kata, dia tengok belakang waktu hari abang dia hilang tu. Bila dia tengok belakang, dia tengok ada lelaki tu berdiri pegang pisau. Dan pisau tu memang betul-betul diancam untuk seperti nak dibunuhnya lah. Pada waktu tu si abang ni tadi rasa takut sangat dengan lelaki yang nak bunuh dia ni. Jadi dia memandu selaju-lajunya. Dia kata tak kisahlah nak pergi ke mana, asalkan dia jauh daripada lelaki tu. Bila dia sampai dekat satu daerah, dia dah relax. Dia kata okey, lelaki tu hanya berjalan kaki. Lelaki tu tak akan buat apa-apa, tak akan jumpa dengan dia. Sebab pada waktu tu dia dah jauh daripada Kuala Lumpur. Tengah-tengah dia nak makan, tiba-tiba dah lapar perut, nak makan. Sekali dia tengok ada lelaki tu pegang pisau lagi. Dia tak jadi makan, masuk dalam kereta, jalan lagi tu, bawa drive lagi, tak ke mana-mana, dia kata. Lepas tu bila sampai dekat satu tempat, dia dah keletihan, pergi dekat stesen minyak, dia turun daripada stesen minyak, baru beli makanan lah makan. Tengah-tengah makan dekat dalam stesen minyak ni, dah sebab lapar sangat. Dekat luar stesen minyak, ada lelaki tu pegang pisau nak bunuh dia. Macam cerita kan, tapi inilah yang berlaku. Dia kata dia ketakutan. Lelaki tu bukannya berdiri, kalau setakat berdiri pegang pisau tu ada lauk lantak kau nak berdiri kat situ. Tapi bila abang dia bergerak, lelaki tu kejar, bawa pisau, tak ke huru-hara nak melawan. Sebab abang dia kata dia pegang pisau kan bahaya. Jadi bila dekat stesen minyak tu, abang dia masuk dalam kereta, drive lagi sampai dekat satu kampung. Dia kata pada waktu ni memang dekat dalam kampung, dia tak tahu sebabnya kat situ dekat Pahang. Dekat kampung tu memang dia kata kampung yang pendalaman, tak ada orang, mustahil lelaki tu akan ikut kejar dia. Sekali dia tengok dekat celah pokok, lelaki tu pegang pisau nak kejar dia, nak bunuh dia. Dah kali ni dia betul-betul ketakutan. Dia naik kereta, dia masuk dalam hutan, kawasan dalam kat Pahang. Bila sampai dekat dalam hutan tu, dia berhenti. Pada waktu tu malam tu, dia kata dia doa, ya Allah Tuhanku, janganlah benda tu kejar dia. Sekali dia tengok benda tu ada dekat tempat duduk belakang. Itu yang dia keluar daripada kereta, dia berlari masuk dalam hutan. Dia tak ingat baju dia tertanggal, seluar dia tertanggal, dia tak ingat. Dia kata cuma dia ingat selamatkan diri, nak selamatkan diri sebab benda tu kejar dia. Dan akhirnya dia terduduk kepenatan di bawah pokok dan dia pengsan. Sebab itulah pada waktu tu polis jumpa dia dekat bawah pokok pengsan. 3 hari dia bergerak, 3 hari dia berjalan.
sampai ke hutan. Jadi bila dengan macam tu, fahamlah bapak dia, rupanya abang dia ni memang dah terkena sesuatu. Dan berubatlah. Lepas dah berubat, keadaan abang dia semakin baik, dan abang dia berjanji kepada isteri dia yang dia nak jaga anak-anak dia sebagai menebus kesalahan dia sebab menceraikan isteri dia talak 3, dan suami dia pun isteri dia pun berkahwin dengan orang lain, dan dia yang jaga anak-anak. Jadi isteri dia maafkan dia lah sebab benda yang berlaku di luar daripada yang dirancangkan, daripada kehidupan yang sebenar dipengaruhi oleh sesuatu. Cerita dekat sini, kalau abang lah dekat tempat dia, abang memang betul-betul takut. Dia bukan hantu yang kejar, tapi orang yang kejar nak bunuh kita. Itu lebih menakutkan. Walaupun dia dalam bentuk yang bukan manusia. Yalah, kita tahu kan bukan manusia kan, tapi kalau dah pegang pisau, ujung nyawa tu cukup takut. Cerita kali ini disampaikan oleh Kak Umi, berlaku pada tahun 2020, pada waktu tu permulaannya waktu raya. Kisahnya, pada waktu tu abang tak pasti dah PKP ke tidak, ataupun PKP tapi dia boleh dilonggarkan lebih kurang, ataupun belum PKP waktu raya 2020 waktu tu. Jadi Kak Umi kata pada waktu tu dia beraya dengan dia, suami dia, dengan mak ayah lah, sebab adik-beradik lain beraya dekat rumah ipar Duai kan. Jadi tak beraya dengan dia lagi. Dia pun masak-masak dekat rumah macam biasa, tolong mak ayah dia kemas-kemas rumah, masak-masak. Jadi bila hari raya sebenar tu, hari tu lepas habis-habis semua bermaaf-maafan semua, nak pergi beraya lah. Cadangnya dia nak pergi rumah mak mentua dia, rumah suami dia punya mak bapak kan. Tapi pada masa yang sama pula, rumah mak bapak suami ni dekat dengan rumah adik dia. Jadi alang-alang pergi sekali lah. Mula-mula pergi rumah adik dia dulu. Tujuan sebab adik dia buat open house pada waktu tu, dia kata. Jadi pergi rumah adik dia, habis makan-makan, dia pergilah rumah mak mentua dengan ayah mentua dia, beraya kan. Jadi bila sampai dekat rumah adik dia ni, dia makan-makan, tiba-tiba dia rasa macam loya. Rasa macam ada yang tak kena. Hanyir. Rasa macam kat tekak ni ada sesuatu yang nak keluar. Jadi dia pergi bilik air. Bila dekat bilik air, rupanya sampai kat bilik air, dia muntah darah. Dan pada masa yang sama, di tempat pembuangan, maksudnya yang bawah lah, yang bawah keluar darah, yang mulut pun keluar darah. Keluar darah yang banyak, yang menyebabkan dia lemah satu badan dia, dan sempat dia menjerit. Dia bawa pergi hospital, suami dia bawa dia pergi hospital. Bila sampai dekat hospital, 3 minggu dia dekat hospital. Dah teruk tangan dia kena cocok, kena periksa sikit-sikit, MRI, sikit-sikit MRI. Tapi doktor tetap juga tak dapat menjumpai apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Pelik dia kata. Jadi bila dah 3 minggu dekat hospital, doktor keluarkan dululah, daripada takut kena jangkitan kuman kan. Keluarkan dulu, rehatkan dulu dekat rumah seminggu. Lepas habis seminggu, datang semula dekat hospital, cek lagi, tambah lagi 2 minggu. Tetap juga doktor tak jumpa apa sebenarnya penyakit dia. Pada waktu tu dia muntah darah, buang air darah, kencing darah, semuanya darah. Sampaikan dia kata pada waktu tu dia punya berat habis 30 kilo. Tak tahu sebab apa. Hati okey, jantung okey, penyakit tak ada, kanser tak ada, semuanya baik-baik aja. Jadi bila keadaan dah terlalu teruk sangat macam tu, keluarga pun bawa lah Kak Umi ni pergi berubat. Bila sampai berubat kat tempat berubat tu dekat Batu Pahat, Pak Syekh nama dia. Bila Pak Syekh tu tengok, dia kata ini ada sesuatu yang tergantung dekat dah. Maksudnya ada yang menempel dekat badan Kak Umi. Diubatlah Kak Umi. Dia bacalah ruqyah-ruqyah. Pada waktu tu Kak Umi tak boleh jalan tau. Kak Umi tak boleh jalan. Kak Umi memang lemah, memang tak ada tenaga sebab dah hilang sampai 30 kilo kan. Jadi selepas berubat tu, dalam masa 2-3 minit selepas berubat, kata Pak Syekh, ayah ni dah boleh bangun dah. Pak Syekh dah doakan semoga semuanya lancar, boleh bangun sihat semula. Tup-tup Kak Umi terus baik. Pelik gila pada waktu tu semua orang yang menghantar memang tak sangka. Rupanya memang betul-betul ada sesuatu yang menempel pada badan Kak Umi yang menyebabkan Kak Umi tak boleh bergerak. Jadi dia pun sihat macam biasa, buat aktiviti macam biasa. Satu hari tu, dia nak pergi ke rumah adik ipar dia. Semula tujuannya adalah untuk melawat-lawat lah kan. Nak untuk melawat-lawat. Biasalah keluarga. Bila sampai dekat rumah adik ipar tu, adik ipar dia buka cerita. Dia kata, Kak Umi, ni ada nak beritahu ni. Dia kata, sebenarnya pada bila Kak Umi sakit tu, yang pelik-pelik tu, saya pun siasat-siasat lah apa benda. Dia kata. Jadi sebenarnya ada orang yang nak hantarkan
benda buruk pada Kak Umi sebab tak suka dengan Kak Umi. Pada waktu tu Kak Umi terkejut gila. Tak sangka juga, dia kata dia dah cuba baik dengan semua orang, tapi sihir yang dihantar tu menyebabkan dia muntah darah, buang air darah, sampai doktor pun tak tahu apa penyakit dia. Mujur lah, dia kata dia jumpa dengan Pak Syekh tu, Pak Syekh tolong doa-doakan, tolong ruqyah, dia kembali sihat macam biasa. Tapi kalau benda tu tak diubat, dia kata dia memang mati. Dia kata daripada 30 kilo dah, kalau tu hilang 30 kilo lagi, tak, memang tinggal abu je lah kan, memang habislah. Tapi mujurlah ada orang yang perkenal dengan Pak Syekh tu. Tu yang adik ipar dia buka cerita, rupanya ada orang yang tak suka. Tapi cuma Kak Umi tanyalah dengan adik ipar dia, apa siapa yang hantar tu. Adik ipar dia kata dia tak nak beritahu lah, untuk tidak memanjang-manjangkan. Jadi Kak Umi pun tak paksa lah adik dia untuk beritahu, sebabnya kalau beritahu kan kita akan rasa sakit hati kan dengan orang tu. Cumanya Kak Umi doakanlah supaya orang tu bertaubat. Janganlah tak suka dengan orang, boleh bercakap terus terang, boleh berbincang, bukan main-main dengan sihir, sebab benda tu dah melangkau daripada kemurkaan Allah Ta'ala kan. Tapi Alhamdulillah Kak Umi sihat. Cumanya pada tahun 2023, kalau tak silap abang, benda tu datang semula dan Kak Umi berubat. Bukan senang-senang lah orang yang kena sihir ni nak buang. Ada masanya benda tu akan datang hinggap balik. Orang tu tak suka dengan kita kan. Bila dia tengok kita sihat, dia hantar lagi. Jadi nasihat abang, kalau tak suka jangan sihir, sebabnya itu melibatkan akidah. Kalau melibatkan akidah, Allah memang murka. Silap-silap tak dapat cium bau syurga pun. Itu peringatan untuk abang juga. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan, dan terima kasih yang membeli sambal lara dan juga coklat moist. Terima kasih juga yang membeli baju JSPL warna kuning, antara warna yang abang suka. Adalah 18 orang kalau tak silap abang. Terima kasih sangat-sangat atas sokongannya. Untuk baju biru ni belum lagi abang buka order, belum lagi. Dalam masa sehari dua nanti abang buka order. Mana tahu kan ada orang yang nak dapatkan baju ni sebagai sebahagian daripada kenang-kenangan kan channel JSPL. Dan sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang nak abang sampaikan. Di kesempatan ini abang nak mengucapkan selamat hari jadi buat Ezri Jamil, yang mana hari jadinya jatuh pada 11 hari bulan 11 akan datang, genap umur 39 tahun. Dia kata dia seronok dan nak masuk 4 series. Dan di sini abang nak mengucapkan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Zairul, yang mana hari jadinya jatuh pada 9 hari bulan 11, sama macam hari jadi abang. Dengan ucapan, selamat hari lahir anakku, semoga Allah melindungi setiap langkahmu, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, menjadi insan yang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga, kebahagiaan dunia dan di akhirat yang berpanjangan, daripada bondamu Puan Azizah. Abang juga nak mengucapkan selamat hari jadi buat Muhammad Zairul, semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang akak. Seorang kakak, kita panggil nama Puan Lia Sufian kalau tak silap abang. Dia kata pada 30 hari bulan Oktober adalah hari ulang tahun perkahwinan dia dan suaminya, iaitu Muhammad Sufian Lim, yang ke-31 tahun. Jadi selamat ulang tahun perkahwinan buat akak dan juga Encik Abang Muhammad Sufian Lim yang ke-31. Semoga sentiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pada masa yang sama, 11 hari bulan 12 nanti adalah hari lahir akak Liana Sufian, yang mana genap umur 52 tahun. Jadi di kesempatan ini juga awal-awal abang nak mengucapkan selamat hari jadi kak. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda, iaitu Darlina Zakaria. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat anaknya, iaitu Muhammad Al-Fatih,
yang mana hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 11, genap umur 11 tahun, dengan ucapan semoga menjadi anak yang soleh dan berjaya dunia dan di akhirat. Mama, papa, kakak dan adik sayang pada Fatih. Dan untuk pengetahuan semua, Muhammad Fatih adalah salah seorang yang suka menonton cerita abang. Terima kasih sangat-sangat Fatih dengarkan cerita Uncle. Dan kesempatan ini Uncle nak mengucapkan selamat hari jadi buat Fatih Al-Fatih. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah dan cerah masa depannya. Amin. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang kakak, iaitu Dek Tian Jo Shin. Dia punya nama nickname. Dia mohon doa sebenarnya daripada kita semua. Adiknya Ahmad Amirul Fahmi dimasukkan ke hospital akibat daripada jantung bengkak. Jadi marilah kita sama-sama doakan semoga Ahmad Amirul Fahmi cepat sembuh seperti sedia kala daripada penyakitnya. InsyaAllah berkat doa kita ramai-ramaikan, mana tahu Allah makbulkan. InsyaAllah amin. Moga cepat sembuh. Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang anak yang bernama Encloud. Nama nickname-nya Encloud. Dia mohon doa daripada kita semua kerana pada 31 hari bulan 10 yang lepas genap pukul 5.19 petang, ibundanya iaitu Puan Mariam binti Karim dijemput ilahi. Jadi marilah kita sama-sama sedekahkan, hadiahkan Al-Fatihah dan doakan semoga almarhum diterima amal baiknya, diampunkan segala dosanya, ditempatkan di taman-taman syurga bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Kalau perasan hari ini abang rendahkan suara sebab hari ini agak lewat sikit abang bercerita pukul 2.30 malam. Kalau abang terjerit-jerit, abang rasa jiran abang rasa terganggu nanti. Belum ada studio sendiri. Kalau ada studio sendiri ada duit lebih bolehlah. Ini buat rakaman dekat rumah kan, kalau terjerit-jerit Assalamualaikum warahmatullahi rasa macam kejap lagi kena serang dengan jiran. Jadi rendahkan suara. Pak malam sangat ni kan. Okey, hingga berjumpa lagi. Esok abang akan sampaikan cerita selang sehari. Untuk hari Selasa pun ada. Ceritanya banyak tu yang nak kena sampaikan. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.